Selamat sejahtera kepada pensyarah kami, Encik Selamat bin Kundari. Kami daripada kumpulan Victory ingin membentangkan laporan projek zero kami. Nama saya Alim Jai, nombor matrik A176132. Sebelum memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan syarikat yang kumpulan kami pilih, iaitu Lucky Global Sdn Bhd yang terletak di Taman Malim Jaya, Melaka. Sekarang, saya akan membentangkan latar belakang syarikat. Lucky Global Sdn Bhd diusaha oleh Puan T. Sun Eng dan Puan T. Huai Wei. Syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang menjual barangan runci seperti barangan plastik. Syarikat ini telah beroperasi selama 5 tahun dan mempunyai 3 orang pekerja. Bentuk perniagaan syarikat ini adalah perkongsian pada tahun 2016 tetapi telah bertukar kepada bentuk syarikat Sdn Bhd pada tahun 2017. Seterusnya ialah proses perniagaan. Sesebuah syarikat mesti mempunyai proses jualan dan belian serta proses menguruskan inventory. Lucky Global Sdn Bhd menggunakan RS POS System untuk merekod urus niaga jual beli seharian dan perisian paikanan UPS untuk merekod akaun syarikat mereka sejak mereka beroperasi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan dua kaedah jualan Lucky Global, iaitu jualan dalam kedai dan jualan pesanan daripada pelanggan. Jualan dalam kedai ialah di mana pelanggan akan masuk ke dalam kedai dan memilih barangan yang mereka perlukan. Selepas itu, mereka akan pergi ke kaunter pembayaran untuk membuat pembayaran. Itu ialah jualan dalam kedai. Jualan pesanan daripada pelanggan pula. Pesanan akan diterima daripada pelanggan melalui telefon. Itu ialah jualan pesanan daripada pelanggan. Seperti yang dikatakan dalam slide sebelum ini, Lucky Global mempunyai dua kaedah jualan, iaitu jualan dalam kedai dan jualan pesanan daripada pelanggan. Sekarang, saya akan menjelaskan proses jualan pesanan daripada pelanggan. Pertama, Kerani akan menyediakan dua salinan invoice jualan yang melengkapi dengan maklumat-maklumat seperti maklumat pelanggan, jenis dan kuantiti barang yang dipesan untuk penghantaran produk. Manakala pekerja yang menguruskan inventory akan menyediakan dua salinan notis penghantaran inventory selepas menerima salinan invoice jualan pertama daripada Kerani. Barang yang dipesan berserta dengan salinan notis penghantaran inventory pertama dan invoice jualan akan dihantar kepada pelanggan. Bagi salinan notis penghantaran inventory kedua pula akan dipulangkan oleh pelanggan bersama dengan invoice jualan kedua yang ditandatangani untuk disimpan dalam fail dan disusun mengikut tarikh dan nombor siri invoice. Bagi proses kutipan tunai pula, Kerani akan mengumpul cek dan tunai daripada pelanggan yang menjelaskan hutangnya kepada Lucky Global Sdn Bhd. Selepas itu, resip penerimaan bayaran akan disediakan dan dikemas kini dalam akaun pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Ong Jin Wen dan nombor matrik saya ialah A176219. Saya akan membincangkan tentang proses sistem belian dan akaun belum bayar. Sebelum pembelian dibuat, Kerani akan menyemak kuantiti inventory dan memohon pembelian inventory dalam kuantiti yang diperlukan. Dalam proses pembelian barang niaga, Lucky Global Sdn Bhd membuat pesanan melalui telefon dan pembekal akan menghantar barang yang dipesan melalui kurier sendiri. Dan pekerja akan mengesahkan penerimaan barang yang dipesan apabila barangan telah sampai. Bayaran untuk pembelian stok dibuat melalui dua kaedah, iaitu secara COD yang bermaksud cash on delivery atau secara kredit. Untuk proses sistem pengurusan inventory, pengurus Lucky Global Sdn Bhd akan memasukkan data-data baki awal dalam IRS POS System. Sistem pengurusan inventory diurus oleh pengurus, di mana jurubang akan menghantar invoice yang diterima daripada pembekal kepada pengurus untuk mengemaskini inventory dalam IRS POS System. Pengiraan stok akan dicatat pada setiap akhir bulan. Seterusnya ialah metodologi kajian. Instrumen dalam menyiapkan projek adalah untuk mendapatkan dokumen urus niaga syarikat berkaitan, seperti invoice jualan, invoice belian, dan sebagainya, untuk memasukkan ke dalam sistem berkomputer. Lampiran yang pertama ialah laporan kewangan hasilan daripada perisian perakaunan zero. Lampiran yang kedua pula ialah penyata pendapatan bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2020. Dan seterusnya, lampiran yang ketiga ialah penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2020. Nama saya Hao Chilin, nombor matrik saya A176383. Sekarang saya akan membentangkan analisis laporan kewangan daripada zero. Yang pertama, nisbah semasa.
Nisbah semasa dapat mengukur kebolehan syarikat untuk menyelesaikan hutang jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Melalui pengiraan formula, aset semasa RM176,223 bahagi dengan liability semasa RM138,976, kami dapat nisbah semasa pada kadar 1.27. Nilai ini menunjukkan bahawa syarikat ini mampu menjelaskan hutang jangka pendeknya dengan menggunakan semua aset semasanya. Yang kedua, nisbah cepat. Nisbah cepat dapat mengukur keupayaan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek dengan cepat tanpa menjual inventory. Melalui formula aset semasa RM176,223 tolak inventory akhir RM91,049 dan bahagi dengan liability semasa RM138,976, nisbah cepat yang dihitung ialah 0.61. Nilai ini menunjukkan bahawa perniagaan tidak terlalu diikat dengan inventory akhir untuk membayar hutang jangka pendek. Yang ketiga, margin keuntungan kasar. Margin keuntungan kasar dapat mengukur keuntungan setiap ringgit jualan yang boleh digunakan untuk membayar jualan dan belanjaan pentadbiran. Melalui formula keuntungan kasar RM48,658 bahagi dengan jualan RM275,351 dan darab dengan 100%, kami mendapat margin untung kasar pada 17.67%. Pengiraan ini menunjukkan bahawa syarikat ini cekap dalam operasi dan kawalan bagi perbelanjaan operasi dalam menjana pendapatan. Yang keempat, nisbah hutang. Nisbah hutang ialah nisbah kewangan yang mengukur peratus jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Dengan menggunakan formula jumlah liability RM138,976 bahagi dengan jumlah aset iaitu aset semasa RM176,223 tambah aset bukan semasa RM12,787. Nisbah hutang yang dihitung ialah 0.735 atau bersamaan dengan 7.35%. Nilai ini menunjukkan bahawa syarikat ini tidak terlalu bergantung kepada hutang untuk membiayai asetnya. Nisbah hutang yang rendah juga memudahkan syarikat untuk mendapatkan pembekal dan pemiutang kerana risiko mereka tidak dapat balik wang adalah rendah. Nama saya Wan Siti, nombor metrik A1754447. Saya akan menerangkan analisis laporan keuangan daripada giro yang seterusnya. Pusing ganti inventory. Pusing ganti inventory ialah nisbah yang menggambarkan keberkesanan syarikat menguruskan inventory. Nisbah ini merupakan nisbah yang kerap dirujuk oleh pihak pengurusan kerana ia boleh menunjukkan kemampuan syarikat menjual inventory dengan pantas dan mengurangkan peluang inventory usat. Melalui formula kos jualan barangan RM226,692 bagi inventory RM91,049. Pusing ganti inventory yang dihitung ialah 2.49 kali. Ini bermakna syarikat cekap dalam perusahaan inventory. Seterusnya, pusing ganti jumlah aset. Pusing ganti jumlah aset ialah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kecekapan pengurusan sesebuah syarikat mengetahuikan jumlah asetnya untuk menjanakan jualan. Nisbah ini merupakan nisbah yang lebih kerap dirujuk oleh pihak pengurusan kerana ia boleh menunjukkan kecekapan operasi syarikat secara keseluruhannya. Melalui pengkiraan formula jualan RM275,351 bagi jumlah aset RM176,223 tambah RM12,787. Pusing ganti jumlah aset adalah sebanyak 1.46 kali. Ini bermakna syarikat cekap dalam menggunakan semua aset untuk menjana jualan.
Kelemahan dan cadangan. Kelemahan yang pertama adalah tiada pengasingan tugas. Cadangan yang diberi adalah syarikat sepatutnya mengamalkan pengasingan tugas untuk menyelesaikan masalah penyelewengan tunai. Kelemahan yang kedua adalah tiada akses keselamatan. Cadangan yang diberi adalah dengan menggunakan mesin tui yang mempunyai kunci ataupun mengubah seorang pekerja hanya untuk menerima wang dan menjaga keselamatan kewangan perniagaan. Selepas itu, kelebihan penggunaan zero. Yang pertama, mudah untuk digunakan. Yang kedua, sistem keselamatan yang lebih ketat. Yang ketiga, penyelesaian perniagaan yang lebih baik. Keempat, perbuatan keputusan dan ramalan yang lebih tepat. Yang terakhir, kebolehcapaian yang lebih mudah. Rumusan dan penutup. Secara ringkasnya, pengaplikasian sistem pengakuan yang sistematik mempunyai banyak kelebihan di mana ia boleh membantu pemilik perniagaan dalam menguruskan perniagaannya dengan baik dan berkesan dan seterusnya meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perniagaannya. Amalan-amalan ini adalah digalakkan dalam setiap perniagaan yang dijalankan tanpa mengambil kira sama ada perniagaan kecil ataupun perniagaan besar yang mempunyai cawangan di luar negara. Selain daripada penggunaan sistem pengakuan yang bersistematik, kawalan dalam membantu diamalkan bagi mengelakkan berlakunya isu seperti kehilangan dokumen, penyelewengan wang syarikat dan sebagainya. Sekian, terima kasih.